Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu kembali hari ini untuk kita sama-sama membincangkan istilah yang ada di dalam penggunaan bahasa Melayu, yang mana istilah tersebut seringkali digunakan, tetapi kadang-kadang kita tertanya-tanya apakah sebutan ataupun apakah istilah yang tepat untuk digunakan. Baik. Perkataan tersebut ialah perkataan maulid dengan maulud. Ya, maulid dengan maulud. Baik. Sebelum kita meneruskan perbincangan, sambil menunggu, ya, jika ada peserta-peserta yang masuk, saya menunggu komen daripada peserta-peserta. Kalau ada yang sedang melihat live sekarang, mohon supaya berikan respon, ya. Sama ada suara saya ni clear ataupun tidak. Ya, baik. Okey, dan insya-Allah, sebelum kita mulakan perbincangan, insya-Allah nanti akan dibuka beberapa kelas, selepas raya nanti, seperti mana yang telah dituliskan di dalam whiteboard dan ada dimasukkan dekat dalam ruangan komen. Dan insya-Allah sebentar lagi setelah habis perbincangan, saya akan mengulas sedikit tentang kelas-kelas baharu yang akan dibuka, insya-Allah, ya. Terima kasih Puan Nurijah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Baik. Kita terus kepada perbincangan utama kita, iaitu maulid ataupun maulud. Istilah ini biasa didengari, Saya bukan nak bincang pasal boleh sambut ataupun tak boleh sambut. Itu saya tak nak bincang. Sebab kita fokus kepada apa? Bahasa Arab sahaja. Saya tidak mahu membincangkan tentang boleh ataupun tidak. Kita nak bincang sebab istilah itu dah ada digunakan di alam Melayu. Baik. Pertama sekali, sebelum kita meneruskan perbincangan, kita kena tahu bahawa perkataan maulid dengan perkataan maulid ini berasal daripada punca perkataan yang sama, iaitu walada. Walada. Punca perkataan dalam bahasa Arab adalah pada fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Sebab kalau kita lihat di antara perkataan yang ada di kat whiteboard ini, setiap kalimah ini akan ada asalnya daripada sini, walada. Baik, walada maksudnya apa? Dia telah lahir, dia telah lahir ataupun dia telah melahirkan. Walada, fi'il madhi. Kemudian beralih kepada fi'il mudhari'. Ini keistimewaan bahasa Arab. Daripada satu kalimah itu dia boleh dipecahkan kepada kalimah-kalimah yang lain. Macam dalam bahasa Inggeris ada present, past, future, daripada kalau makan, eating, ate, dan sebagainya, walk, walking dan sebagainya. Dia ada perubahan satu kalimah kepada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dia akan salah satunya mengubah masa dia. Jadi dalam bahasa Arab, perbuatan yang telah berlaku ini istilahnya, sebutannya disebut walada. Tetapi bila kita nak kata dia sedang melahirkan,
ataupun dia akan lahir. Bila nak lahir ni, sekarang ni sedang ada dekat ward, dekat labor room, sedang proses melahirkan anak. Guna yalidu lah, fi'il mudhari'. Yalidu dia sedang melahirkan atau akan melahirkan. Bila nak melahirkan? Bila due? Nanti bulan 10. Okey, contoh. Ya, baik. Jadi yalidu fi'il mudhari' bermaksud dia sedang atau akan melahirkan. Baik. Kemudian dari segi susunan, selepas fi'il madhi telah berlaku, fi'il mudhari' sedang atau akan berlaku, masdar. Masdar ni ialah kata terbitan. Dan biasanya di dalam bahasa Melayu dipadankan dengan terjemahan yang ada imbuhan pe ataupun pem dengan an. Kalau belajar, perbuatan dia telah belajar, pembelajaran. Mengajar, pengajaran. Makan, pemakanan. Kalau lahir, dia telah melahirkan, jadi wiladah maksudnya kelahiran. Wiladah, dan ini kita biasa dengar juga di dalam alam Melayu, yang disebut sebagai apa? Wiladah. Wanita yang melahirkan anak nanti ada darah wiladah. Kerana wanita ada darah haid, darah nifas, darah wiladah. Wiladah maknanya darah yang keluar ketika melahirkan anak. Jadi wiladah ini maksudnya apa? Kelahiran, proses kelahiran. Kita dah diguna perkataan ini di dalam bahasa Melayu. Kemudian seterusnya ialah walid. Pecahan yang keempat, walid ini adalah isim fa'il. Isim fa'il ini memberi maksud orang yang melakukan. Kalau belajar, orang yang belajar. Kalau mengajar, orang yang mengajar. Kalau dalam bahasa Melayu biasanya ada pe. Kalau dalam bahasa Melayu biasanya dipadankan dengan terjemahan pe di awal. Kalau bahasa Inggeris ada er di hujung. Kebiasaannya lah, tetapi kaedah ini tidak boleh dipakai pukul rata pada semua kalimah, sebab ada yang kena, ada yang tak kena. Kalau belajar, yang belajar ataupun pelajar. Kalau mengaji, mengajar, yang mengajar ataupun pengajar. Membaca, pembaca. Berjalan, pejalan. Kalau bahasa Inggeris, speaking, speaker, walk, speaker, lagi teacher, dan sebagainya. Baik. Walid, yang melahirkan. Tetapi diistilahkan perkataan walid ini dalam penggunaan kepada ayah. Ayah. Walid maksudnya ayah. Asal maknanya yang melahirkan. Kenapa gunakan istilah walid yang melahirkan ini kepada ayah? Kenapa tak sebut mak? Kita biasa dengar di alam Melayu, orang Melayu kalau panggil ayah, mak. Kalau ayah panggil ayah lah, macam biasa ayah, bapa, daddy dan sebagainya. Tapi kalau ada orang Melayu yang gunakan istilah pinjam bahasa Arab, bila panggil ayah dia sama ada guna abi ataupun satu lagi guna walid. Walid, ayah. Dari segi makna sebenarnya, asal makna walid ialah yang melahirkan. Bukankah ibu yang melahirkan, bukan ayah? Betul. Tetapi sebab ayah adalah penyebab kepada punca lah, punca kepada kelahiran seorang anak. Mesti ada ayah. Lepas tu ada mak, barulah ada kelahiran tersebut. Baik. Okey, walid. Ini pun orang Melayu dah ada guna, walid. Baik. Kita sampai dekat perkataan maulud. Maulud ini adalah isim maf'ul sebenarnya. Isim maf'ul ni apa? Isim maf'ul ni menunjukkan kepada yang kena. Orang yang kena sesuatu perbuatan. Kalau perbuatan dia pukul, isim maf'ul ni yang kena pukul. Kalau tulis, yang ditulis, yang kena tulis. Kalau pecah, yang dipecahkan. Kalau ajar, yang kena ajar. Yang kena ajar, yang diajarlah. Okey, kalau melahirkan, maulud ini maksudnya apa? Yang dilahirkan. Ini kita dah dengar dalam alam Melayu. Maksud maulud ialah yang
Lahirkan. Bayi yang dilahirkan. Baik. Okey, nanti kita akan ulas yang mana satu betul. Untuk permulaan ini saya akan terjemahkan dulu setiap pecahan yang ada, dan nanti di akhir saya akan fokus pada dua ni. Baik. Seterusnya ialah fi'il amal. Fi'il amal ini adalah kata kerja perintah. Suruh buat, makanlah, minumlah, dengarlah, baliklah, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan sebagainya. Okey, jadi sebutan perkataan ini bila sampai pada fi'il amal bunyinya ialah lid. Lahirkanlah oleh engkau. Lid, lahirkanlah oleh engkau. Yang ni tak didengar dalam bahasa Melayu. Biarkan. Okey, kemudian seterusnya adalah fi'il nahi. Fi'il nahi maksudnya larangan. Kalau nak mudah kita guna istilah fi'il nahi, larangan. Tapi kalau ikut kaedah sebenarnya ialah kita panggil fi'il mudhari' manhi. Fi'il mudhari' yang diletakkan lam alif yang memberi makna jangan. La talid maksudnya apa? Janganlah bersalin. Janganlah beranak. Janganlah bersalin. La talid, jangan bersalin. Mungkin ada orang yang dia ada jumpa doktor, ada masalah komplikasi, doktor kata ni tak boleh bersalin ni. Kena buat cara lain. Dia tak boleh bersalin dah selepas ini. Contohnya kalau dah Caesar dah berapa kali, 3 kali, biasanya doktor tak bagi bersalin dah. Selepas itu maka doktor kata la talid, jangan bersalin dah lepas ni. Maknanya doktor akan ikat rahim dan sebagainya lah. Okey, la talid, janganlah bersalin. Ini pun tak biasa dengar lah dalam bahasa Melayu. Seterusnya kita sampai pada perkataan maulid. Yang ini ada dalam bahasa Melayu, maulid. Maulid ini di dalam bahasa Arab namanya adalah isim zaman ataupun makan. Zaman ni merujuk kepada masa. Cakap Melayu zaman. Makan ni bukan cakap Melayu, bukan makan nasi. Makan ini adalah tempat. Baik, jadi perkataan ini merujuk kepada masa ataupun tempat kelahiran. Masa ataupun tempat kelahiran. Kita ambil contoh macam sujud. Bawa kat sini, masjid, tempat sujud. Okey. Terbit, masyrik, tempat terbit ataupun waktu terbit. Maghrib, maghrib kat sini, maghrib, maksudnya masa terbenam matahari ataupun tempat terbenam matahari. Masa terbenam matahari ataupun tempat terbenam matahari di barat, maka barat sebut maghrib. Terbit matahari tadi di timur, masyrik, jadi masyrik itu adalah timur ataupun tempat terbit matahari di timur. Baik, jadi kalau sebut maulid ialah apa? Masa ataupun tempat kelahiran. Masa ataupun tempat kelahiran. Yang ke-10, isim alat. Isim alat ini memberi maksud alat lah, cakap Melayu, alat. Alat yang digunakan untuk sesuatu perbuatan tersebut. Contoh dia kalau buka, dalam bahasa Arab buka, fataha, buka, telah membuka. Bawa ke sini nanti dia akan jadi, bunyinya akan jadi miftah. Walaupun huruf berbeza tetapi pattern dia sama. Miftah. Miftah maksudnya apa? Alat yang digunakan untuk membuka kunci lah. Jadi miftah itu maksudnya adalah kunci. Baik, jadi di sini milad alat untuk mengukur kelahiran. Adakah alat yang digunakan untuk mengukur kelahiran? Okey, kalau ikut makna asal ni macam tak ada lah alat mengukur kelahiran, macam tak ada. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, perkataan milad ini merujuk kepada apa? Tahun Masihi. Tahun Masihi. Merujuk kepada kelahiran siapa ni? Merujuk kepada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau tahun Masihi disebut dalam bahasa Arab juga miladi. Sebab kita mengira tahun kita tu berdasarkan kepada kelahiran Nabi Isa alaihi salam, yang menggunakan sistem solar, matahari lah. Kalau qamari, kalau qamari ini mengikut sistem syamsi lah, matahari. Kalau qamari ataupun hijri, iaitu mengira tahun itu mengikut sistem bulan.
mengikut perkiraan bulan. Okey. Tak ada dalam bahasa Melayu, jadi kita tak nak bincang panjang lebar. Wulida. Kalau yang ke-11, pecahan yang ke-11 ini namanya fi'il madhi majhul. Di sini fi'il madhi biasa, perbuatan yang telah berlaku tapi dalam bentuk biasa. Yang ini adalah fi'il madhi majhul. Majhul ni maksudnya apa? Tak disebut pelaku, ataupun lebih mudah kita sebut sebagai pasif. Dan biasanya di dalam terjemahan tambah di. Kalau sini memukul, yang ini dipukul. Tak sebut siapa pukul, dia telah dipukul, tak tahu siapa pukul. Kalau sini lari, dilarikan, tengah dilarikan. Siapa bawa lari? Tak sebut. Kalau sini pecah, kalau majhul, tengah dipecahkan. Siapa pecah? Tak sebut. Jadi wulida, telah dilahirkan. Yang ini kalau masuk dalam bahasa Arab komunikasi, dalam sesi ta'aruf, pengenalan diri, akan adalah istilah ni, wulidtu, aku telah dilahirkan. Dia telah dilahirkan. Yang terakhir majhul juga, cuma fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi majhul, telah telah, perbuatan yang telah berlaku, telah dilahirkan, telah dipecahkan, telah dibawa lari, dan sebagainya. Kalau fi'il mudhari' majhul, mudhari' ni maksudnya sedang atau akan berlaku. Kalau yang ni sedang memecahkan, sedang atau akan memecahkan. Yang ini sedang atau akan dipecahkan. Sedang atau akan mengajar, sedang atau akan diajar. Kalau melahirkan, sedang atau akan dilahirkan. Yulad. Dan istilah ini tak ada dalam bahasa Melayu, tapi bila kita baca Quran, di dalam surah Al-Ikhlas kita jumpa dua tempat. Dalam Al-Quran yang kita biasa hafal, bukan biasa hafal, dah hafal, dah biasa baca, dua tempat. Iaitu lam yalid. Lam yalid, ada tambahan lam, kalimah lain, lam yalid wala yulad. Lam maksudnya tidak pernah melahirkan, walam yulad, tidak pernah dilahirkan. Tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Baik. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Ada yang terjemah beranak. Kalau dalam bahasa Melayu ni, beranak ni macam istilah yang kasar sikit lah. Biasanya beranak ni kita gunakan kalau sembang-sembang kasar, sembang dengan kawan-kawan dekat boleh lah. Okay, baik. Ataupun kita gunakan untuk haiwan, gunakan beranak. Okay, baik. Lam yalid, tidak pernah melahirkan, walam yulad, tidak pernah dilahirkan. Baik. Okey, kita telah memecahkan sampai habis, ada 12 pecahan. Dan yang kita lihat di dalam pecahan ini, ada berapa yang dah ada di dalam bahasa Melayu? Wiladah, walid, maulud, maulid. Baik, sebenarnya kita orang Melayu banyak meminjam perkataan bahasa Arab. Baik. Sekarang ni persoalan yang utama yang kita nak bincangkan ialah mana satu nak pakai, sama ada kita nak sebut maulid ataupun maulud. Saya akan bincangkan dari segi penggunaan tata bahasa Arab dulu. Kemudian nanti kita akan tengok adakah perkataan ini ada dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Orang Melayu guna tak perkataan ini? Bukan, memang orang Melayu guna. Maksud saya, adakah istilah ini ada dua-dua dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka? Baik. Kalau kita sebut maulud, maulud maksudnya apa? Yang dilahirkan. Maknanya perkataan maulud ini merujuk kepada bayi yang dilahirkan. Dan dia bukan khusus untuk Nabi Muhammad. Bila sebut maulud, bayi yang dilahirkan. Nabi sebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Lalu kedua ibu bapanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Bermakna maulud ini boleh digunakan untuk sesiapa sahaja. Maulud siapa-siapa je lah, sampai sekarang boleh.
dapat anak, dapat cucu. Ni yang baru lahir itu maulud. Jadi kita nak buat majlis maulud, menyambut maulud. Maulud di situ bukannya merujuk pada Nabi, tapi bayi itu yang baru dilahirkan. Okey, kalau sebut maulid, maulid pula ialah masa ataupun tempat kelahiran yang diraikan pada hari ini ialah kita bukannya meraihkan bayi yang baru lahir. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita 1400 tahun lebih. Okey, baik. Jadi yang kita nak raikan ialah ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua, satu masa ataupun tempat. Kalau kita meraihkan tempat kelahiran, maknanya semua kena pakat pergi ke sana. Ke mana? Ke Mekah sanalah. Yang di mana dikatakan tempat kelahiran Nabi itu dekat satu maktabah dekat dengan Masjidil Haram. Maktabah ada satu maktabah, di situlah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pastilah sama ada tempat tersebut masih wujud lagi setelah berlaku pembesaran ataupun tidak, wallahu alam. Okey, baik. Tak sesuai kita kata tempat kelahiran. Jadi yang sesuai ialah menyambut, meraihkan ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah yang tepat ialah bukannya maulud. Istilah yang tepat ialah Maulidur Rasul. Kita meraihkan kelahiran, ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita meraihkan bayi yang baru dilahirkan. Yang tepat ialah apa? Yang tepat dari segi bahasa Arab ialah maulud, bukan maulid, bukan maulud. Yang tepatnya ialah Maulidur Rasul, bukan maulud. Baik, sekarang ni kita nak melihat kepada penggunaan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Edisi yang keempat disebut bahawa perkataan maulid ini maksudnya ialah perkataan maulid maksudnya ialah ada dua, hari lahir. Betul lah, hari lahir. Hari lahir terutamanya hari-hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tempat lahir. Betul. Hari lahir terutamanya hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tempat lahir. Betul? Okey, kemudian dalam perkataan maulud ada juga dalam bahasa Melayu, dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka disebut apa? Perayaan untuk menyambut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal, Kamus Dewan edisi yang keempat. Perayaan untuk menyambut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal Maulud. Okey, jadi dah disebut dalam Dewan Bahasa dan Pustaka begitu. Bolehlah kita nak gunakan perkataan maulud itu, nak buat macam mana? Kita fahamlah, sebab kita banyak membincang perkataan lain di dalam bahasa Melayu. Dan bila dah jadi bahasa Melayu, hak kita lah nak gunakan mengikut kefahaman kita. Kita nak ubah. Tetapi seeloknya, macam yang pernah diulas sebelum ini, seeloknya kalau kita pinjam perkataan mana-mana bahasa, bila guna dalam bahasa kita kena ikutlah makna asal. Ataupun lagi sikit-sikit tak apa, kita pinjam perkataan Arab bila sebut kitab, ada dalam bahasa Melayu. Cuma orang Melayu faham kitab ni mesti buku agama. Walaupun dalam bahasa Arab kitab ni sebenarnya buku agama ataupun buku apa-apa pun boleh. Tapi orang Melayu faham buku, bila sebut kitab je buku agama. Tak apa, masih ada kaitan tetapi kita tak boleh lah tukar. Kalau ambil daripada bahasa Inggeris apple, tapi buahnya orange dalam bahasa Melayu, tak kena lah. Okay, jadi sekarang ni kita telah bincang dua perkataan, maulid dengan maulud. Seeloknya kita guna pakailah sebagaimana orang Arab pakai maulid. Jadi kita kena guna maulid. Sebab mauludnya maknanya, maulud tadi maknanya ialah yang dilahirkan. Kita bukan menyambut bayi yang dilahirkan, tidak. Tapi kita lebih kepada, sebab kalau menyambut bayi yang dilahirkan, sambutan itu kena buat sekarang lah. Sedangkan Nabi telah pergi meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun lebih. Okey, jadi yang lebih tepat ialah maulid. Nak guna maulud ke maulid, kita gunakan maulid.
Maulidur Rasul. Wallahu a'lam. Okey. Dan perkataan milad ni kalau dalam ulang tahun kelahiran pun biasa sebut ni Eid Milad selamat happy birthday Eid Milad. Baik. Okey, alhamdulillah selesailah perbincangan pada hari ini. Sebelum menutup sekali lagi iklan tambahan insya-Allah selepas raya nanti akan diadakan beberapa kelas baharu. Yang pertama modul lanjutan 1 sebab daripada feedback yang saya dapat sebelum ini ada yang tanya apa beza lanjutan pertama. Kalau ikut modul yang ada ialah mula-mula dengan asas, lepas tu lanjutan 1, lanjutan 2, lanjutan 3. Bermakna setiap lanjutan ini dia punya penerangan dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Okey, kalau lanjutan 1 ni maknanya mereka baru habis mengikuti kelas asas basic dalam bahasa Arab, kemudian mereka nak masuk peringkat yang seterusnya. Okey, nak berkenal-kenalan ataupun nak belajar-belajar mengupas ayat-ayat Al-Quran. Kemudian lanjutan 2 lebih tinggi sedikitlah, surah yang dipilih pun panjang sedikit. Dan perbincangan bahasanya mendalamlah sedikit. Begitulah seterusnya sampailah lanjutan ketiga dengan keempat. Okey, insya-Allah ada 4 kelas baharu. Yang pertama ialah lanjutan pertama. Lanjutan pertama maknanya baru habis asas sambung peringkat lanjutan. Membincangkan surah An-Nas hingga surah Al-Asr. Surah-surah lazim yang kita baca bertahun-tahun tapi kadang-kadang masih tak tahu lagi apa makna Al-Falaq, apa makna An-Naffathat. Tabbat yada Abil Habi wa tab. Abu Lahab tu apa kaitan dengan Nabi? Isteri dia siapa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Permukaan kota Mekah berlaku bila? Li'ila fi Quraisy. Orang Quraisy ni dulu mereka pergi travel ke mana? Kita akan membincangkan mengupas makna dan kita akan masukkan sedikit kita akan masukkan juga tafsiran bagi setiap ayat yang ada dalam surah lazim. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar surah lazim ini insya-Allah bila baca tu kita faham dan solat kita lebih khusyuk. Pada 24 Mei Isnin 2 hingga 4 petang kelas pertama. Kemudian seterusnya lanjutan 4 yang ini sambungan daripada surah An-Nas sampai Al-Asr. Selepas tu ada surah At-Takasur sampai surah Al-Ghasyiyah. Cuma yang ini peringkat lanjutan 4. Bermakna penerangannya lebih detail, lebih dalam berbanding yang ini. Dan ini pada hari Selasa 9 sampai 10.30 pagi. Bermula pada 25 Mei. Dan yang ketiga lanjutan 3. Lanjutan 3 surah Al-Insan yang akan dibuat pada 2 Jun hari Rabu pada pukul 9 hingga 10.30 pagi. Dan yang terakhir lanjutan 2 surah Al-Insan. Maknanya lanjutan 2 ni dah habis kelas asas, dah ambil lanjutan pertama, masuk lanjutan yang kedua. Penerangannya lebih tinggi daripada yang ni lah. Yang ni penerangannya level yang kedua lah. Level pertama asas, level yang kedua. Yang ni level ketiga, level keempat, level kelima. Okey, surah Al-Insan pada 28 Mei hari Jumaat dibuat pada pukul 9 hingga 10.30 malam. Jadi jika ada tuan-tuan puan yang berminat, boleh tengok dekat ruangan komen. Saya ada masukkan mesej. Dan boleh juga tengok dekat dalam laman Facebook. Dah ada dimasukkan iklan poster di dalam Facebook. Jadi sesiapa yang berminat boleh rujuk di sana. Wallahu a'lam. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jadi betulkan sebutan kita. Sebutan yang tepat ialah Maulidur Rasul, bukan Maulud. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.